Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali di Basri Bakar Channel dalam tutorial santai RPT. Jadi ini adalah video yang kedua dalam standard pembelajaran 6.4.2 iaitu menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengatur caraan. Jadi dalam segmen ataupun dalam siri ini kita akan tengok perkakasan yang perlu ada untuk kita mengajar murid dalam SP 6.4.2. Jadi hari ini kita akan lihat sebenarnya untuk mencapai TP2 murid dapat menerangkan fungsi semua perkakasan yang digunakan dalam perisian pengatur caraan. Jadi secara kasarnya kita akan belajar mengenai papan pengawal. Jadi papan pengawal ni merupakan satu otak kepada sistem alat elektrik dan elektronik digunakan dalam semua perkakasan elektrik elektronik. Jadi contoh perkakasan yang ada papan pengawal seperti alat kawalan jauh, mesin basuh, televisyen dan juga telefon bimbit. Kan pernah dengar perkataan motherboard rosak, itu motherboard itulah papan pengawal. Jadi papan pengawal ada juga yang boleh dikawal sendiri oleh pengguna. Terdapat pelbagai jenis dan paling popular untuk kegunaan di sekolah adalah microbit dan juga Arduino Uno. Jadi Arduino microbit ni lebih canggih dan mahal, manakala Arduino pula adalah lebih murah dan kekurangan ciri. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan bergantung kepada pengguna yang nak belilah. Jadi ini contoh projek microbit yang lebih advance. Okay, sekolah rendah tak macam ni lah. Jadi benda yang sama boleh dilakukan oleh Arduino Uno. Dan ini pula adalah contoh video macam mana sesebuah microbit ni dapat ditransform menjadi satu produk yang lebih advance lah. Ini produk daripada Yahboom. Kita boleh buat temperature control, boleh main audio, ada torchlight, juga boleh ada sensor untuk pergerakan. Okay, contoh kan sensor pergerakan dia boleh ikut lah. Okay, itu lebih advance lah. Jadi dalam tajuk ni kita akan lihat papan pengawal yang ada. Okay, papan pengawal yang ada yang pertama sekali adalah microbit. Microbit ada dua jenis. Untuk pasaran sekarang kebanyakan microbit keluar dengan versi 2.0 yang mana lebihnya dia ada touch control dan juga mikrofon serta speaker. Yang lain sama saja macam yang lama. Jadi kalau kita beri microbit 2.0 bolehlah mencakupi apa yang ada dalam DSKP untuk mengeluarkan cahaya, bunyi dan juga pergerakan. Pergerakan kena tambah satu lagi komponen lain iaitu microservo. Okey. Ini contoh harga microbit. Kalau harga papan pengawal sahaja dalam RM90. Kalau beli RM50 kita akan dapat set dalam kotak macam ni. Ada dia punya power supply, bateri dan juga papan pengawal microbit lah. Jadi digunakan kuasa 3V, bateri AAA. Jadi jika beli set, contoh yang set yang ada di dalam gambar ni adalah set daripada Cytron. Set Cytron harga dalam RM120. Ada siap microservo, ada LED untuk tambahan, dan ia boleh cover lah untuk DSKP RBT tahun 5 untuk buat projek yang ada cahaya, lampu dan juga cahaya, bunyi dan juga pergerakan. Jadi ini harga yang bukan LO. Jadi jika di sekolah cikgu-cikgu kena beli dengan harga LO, agak sedikit rumit lah. Jadi boleh bincang dengan pihak sekolah dan juga pembekal. Jadi kalau kita nak lihat microbit sebenarnya saiz dia adalah kecil sahaja. Okey, jadi saya boleh tunjukkan ini microbit 2.0. Jadi microbit 2.0 harga saiz dalam setapak tangan sahaja. Jadi ada LED di sini macam 2.0 dia ada dia ada buzzer di bahagian belakang. Jadi ini tentang microbit dan ini adalah set yang saya beli secara online daripada Elvira. Dia ada set yang cukup, ada untuk servo motor dan juga LED dan juga buzzer. Ini contoh set daripada microbit. Okey. Jadi seterusnya kita nak lihat pula komponen yang berikut adalah ini contoh set yang pembekal berikan. Mahal lah, dalam harga RM500. Dia ada set lengkap termasuk palang keselamatan untuk projek untuk murid sekolah. Okay, jadi bergantunglah pada pihak sekolah nak beli macam mana. Seterusnya kita akan lihat papan pengawal yang kedua iaitu Arduino Uno. Jadi Arduino Uno menggunakan kuasa 9V. Okay, dia ada kabel USB Type A sama macam dalam kita punya pada printer kita. Ada 13 pin digital bahagian atas ni. Ada 5 pin analog di bahagian bawah. Ada kurang komponen built-in. Berbanding dengan microbit, Arduino Uno dia tak ada Bluetooth, tak ada accelerometer, tak ada built-in speaker. Cuma kita boleh tambah. Okay.
Cuma kelebihannya untuk Arduino Uno harganya adalah lebih murah. Okey. Jadi ini contoh harga Arduino Uno. Kalau harga papan pengawal saya dalam RM35. Okey, harga papan pengawal maksudnya dia bagi papan pengawal dan juga kabel USB Type A macam ni. Ada set yang dijual oleh ASCO EduTech, satu pembekal komponen robotik. Dia dah siap dengan set penderia 9 dalam 1. Di sini ada speaker, ada LED. Okey, jadi bolehlah. Dan dia beri sekali micro servo, servo motor untuk digunakan dalam projek RB tahun 5. Jadi lepaslah kalau kita beli set daripada ASCO EduTech. Jadi saya bukan mempromosikan ASCO EduTech. Apa yang saya lihat, dia dapat berikan package yang berbaloi. Jadi ini harga di Shopee, sekali lagi dia bukan harga LO. Jika ASCO EduTech di harga Shopee sekarang dalam RM59. Okey, jadi harga dia dalam RM60 kalau kita beli secara online. Kalau offline, kalau kita beli LO, harga lebih mahal. Kita boleh scan di sini dan bincang dengan pihak ASCO EduTech lah. Okey, jika nak lihat Arduino Uno tu sendiri, saya boleh lihat tunjukkan dalam, kalau kita lihat. Okey, ini adalah Arduino Uno besar tapak tangan. Kalau kita bandingkan dengan Microbit, sebelah-sebelah lebih kurang macam ni lah. Jadi Arduino Uno ni harga dia lebih murah. Yang saya beli adalah set ASCO EduTech yang siap dengan LCD. Jadi ada LCD dia siap lah. Sambungan LCD siap-siap. Okey, jadi Arduino Uno dia perlukan bekalan kuasa 9V. Okey, di sini kita sambung situ. Nanti dia akan menyala lah. Maksudnya sedia untuk disambungkan. Jadi kalau berbanding dengan Microbit pula, dia menggunakan kuasa 3V tadi. Macam ni. Berbezalah dengan harga yang lebih murah. Jadi kita akan lihatlah komponen-komponen yang lain. Okey, bergantung kepada kesesuaian lah pihak sekolah. Kita akan lihat juga komponen lain. Pertama kita ada komponen switch. Okey, switch tekan. Jadi switch tekan, jika nak lihat secara live, bentuk switch dia adalah seperti inilah. Okey, ini switch tekan. Switch tekan kecil sahaja, switch tekan. Dan dia harga lebih kurang RM1 secara atas talian. Kegunaannya untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Okey, ini ajar murid lah tentang perkakasan. Tunjuk gambar dan murid boleh faham. Jadi untuk cikgu kena fikirlah nak beli dekat mana. Saya beli online harga dalam RM1. Seterusnya kita ada komponen LED. Jadi LED, bagi pandangan saya pribadi, tak perlu nak terang secara lanjut sebab LED cikgu-cikgu ada di sekolah. Okey, boleh lihat di bengkel. Dalam tajuk-tajuk yang sebelum ni, tajuk RB pun ada beli LED. Jadi LED boleh guna semula. Okay, kalau nak beli set, boleh beli yang set lah. Okay, bergantung pada pihak sekolah. Seterusnya kita ada komponen perintang. Perintang ni untuk menghadkan arus elektrik. Okay, sebelum saya terlupa, mungkin ramai yang terlupa, LED ni kena faham konsep kathod dan anode supaya sambungan tu betul lah. Okay, itu, dan LED mesti disambung dengan perintang supaya tidak merosakkan LED. Itu saja. Kemudian kita ada perintang tetap untuk menghadkan arus elektrik. Seperti kita lihat gambar ini, perintang mestilah bersambung bersama dengan LED. Okey, dan juga switch pun memerlukan dia punya perintang. Okey, seterusnya kita ada buzzer. Okey, buzzer ni adalah satu komponen untuk mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Okey, kalau kita lihat saiz buzzer, buzzer yang kalau boleh lihat di sini, saya beli kecil sahaja. Ini pun saya beli secara online dalam RM1. Jika beli set penderia 9 dalam 1 daripada ASCO EduTech, dia dah siap macam ni lah. Ada buzzer di sini, ada LED di sini. Okey, bergantunglah nak beli macam mana. Itu buzzer. Sesuai digunakanlah untuk Microbit dan juga Arduino, dua-dua boleh. Okey, seterusnya kita ada komponen breadboard atau bahasa Melayunya papan reka. Papan reka ni macam kita di sekolah menengah dulu kita buat projek menggunakan solder. Di sini sambungan dia secara menegak macam ni, bagi atas ni dia secara melintang. Okey, itu sambungan dia, dan kita mudah saja nak buat projek nanti, kita boleh slot in satu komponen ke dalam breadboard dan kita boleh sambunglah wayar jamping-jamping. Dalam standard pembelajaran yang mengenai penyambungan perkakasan nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okey, kegunaannya nak sambung litar komponen elektronik. Okey, seterusnya kita ada komponen berikutnya adalah micro servo ataupun motor servo. Kegunaannya untuk memusingkan motor sehingga
360 darjah. Okey, saya nak lihat mana saya punya micro servo. Okey, ni micro servo saya. Okey, micro servo ni kegunaan dia. Okey, jadi untuk micro servo, dia ni micro servo 9 gram di sini. Okay, beratnya 9 gram. Dan dia diberikan juga dengan inilah dia punya sambungan. Okey, sambungan untuk extension, sama ada nak buat continuous ataupun nak buat dia punya palang keselamatan, boleh gunakan micro servo. Dan micro servo biasanya memerlukan kuasa tambahan. Kalau kita guna Arduino Uno, okay, untuk kalau kita guna Arduino Uno, dia dah ada slot 5V. Kita ada slot 5V jika menggunakan microbit. Menggunakan microbit, dia perlukan kuasa tambahan. Menggunakan bateri 6V. Okay, bergantung kepada projek nak buat lah. Okay, itu mengenai micro servo. Okay, seterusnya kita ada komponen wire-wire dan klip wire. Okay, kalau beli set untuk microbit, biasanya dia ada klip wire macam ni lah. Berbagai klip wire, tak ada masalah. Okay, macam kita buat projek dahulu-dahulu. Untuk seterusnya wire, yang ni macam saya beli online. Dia ada banyak jenis. Ada yang male to male, male to female, female to male. Macam ni male to male, harga dia lebih kurang dalam 40 wire ni. Yang ni 10 cm, harga dalam RM3.70. Dalam RM4 dalam satu ni lebih kurang dalam 10 sen, kurang 10 sen lah. Jadi kita boleh sambung ni kepada kita punya projek lah. Itu contoh kegunaan wire. Nanti kita akan lihat lagi secara lebih lanjut. Seterusnya kita ada kabel USB. Bergantung kepada jenis makro pengawal yang kita gunakan. Kalau kita guna Arduino, USB nya menggunakan type A, seperti ini, type A. Okay, kalau menggunakan microbit, jika menggunakan microbit, dia akan bekalkan kita dengan micro USB. USB jenis micro USB. Sekejap. Mana dia macam micro USB, sama macam charger telefon lah. Tadi tak ada masalah. Macam kabel earphone, micro USB. Okay, seterusnya kita lihat secara keseluruhan. Jadi ada banyak perkakasan, antaranya adalah clip wire, buzzer, male to male, female, wire, kabel, motor servo, pemegang bateri, bateri AA, LED. Kesemua perkakasan ni murid dapat tahu, dan kalau boleh latihan kita beri kepada murid untuk sesuai padan. Selesailah murid untuk mendapat TP2. Dan untuk cikgu pula, kita kena faham macam mana nak beli. Kalau beli microbit sahaja secara online, harga sekitar RM90. Okay, saya tunjuk slide ni. Okay, Arduino Plus sekitar RM35. Komponen-komponen ni berbeza hargalah. LED, jumper kabel, switch tekan RM1, buzzer. Jadi bergantung pada cikgu. Kalau boleh beli secara online lebih murah. Jika nak beli LO, kena pakat dengan pembekal. Nak beli benda apa. Okay, jadi secara kasarnya cikgu kena ada LED. Okay, kena ada LED, kena ada perintang untuk LED, switch tekan, buzzer dan juga breadboard ni tambahan lah. Kalau nak buat penyambungan lebih mudah, guna breadboard dan juga micro servo. Jika beli set, contoh yang macam gambar yang saya tunjukkan, kalau beli set daripada pembekal tertentu lebih mudah. Dia dah siap apa yang ada. Contoh daripada Arduino Uno biasa ni, kita boleh masukkan shield dia. Okay, boleh masuk shield dia dan akan dapatlah satu sambungan. Contoh masuk shield. Okay, dapatlah sambungan lengkap dengan ada LED, ada buzzer, ada banyak-banyak kegunaan lain. Bergantung kepada pihak sekolah lah nak buat projek macam mana. Okay, itu sajalah perkakasan yang kita boleh belajar dalam standard pembelajaran 6.4.2. Jadi pada video yang akan datang, kita akan belajar macam mana nak buat carta alir, kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Ingat 3 komponen tadi. Cahaya yang guna LED, bunyi menggunakan buzzer dan pergerakan menggunakan servo motor. Okay, jumpa pada video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.